yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini terdapat bersama-sama berjamaah subuh. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersedia maklum bahawa Nabi bersabda, man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa mendirikan solat subuh berjamaah seperti qiyamul lail sepanjang malam. Itu kelebihan ini. Kemudian raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar, sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Maknanya pahala kita pagi-pagi dah banyak dah, dah untung dah. Dan kalau isya' pula, man shallal isya' fi jama'ah faka'annama qama al-laila nisbahu. Barang siapa yang sembahyang fardu isya' berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam. Harapan kita ni yang datang solat subuh berjamaah ni ke syurga itu ada harapan dah. Pasal tidak ramai orang boleh datang ke masjid subuh-subuh, sejuk, tidur pun lebih sedap daripada solat. Itu sebabnya kita kena as-salatu khairun naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Tapi banyak orang tidur lebih sedap daripada solat. Balik. Nikmat tidur itu sementara saja. Tidur itu seperti mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Pasal apa katakan itu? Apabila kita telah dapat jawapan soalan munkar nakir di kubur besok, maka malaikat berkata apa? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kalau dapat soalan, dapat jawapan soalan dari malaikat munkar nakir. Bagaimana untuk menjawab soalan? Kita rajin-rajin baca Quran. Dan nak tidur, kita baca surah Al-Mulk. Untuk senang menjawab soalan munkar nakir. Semayang kita berada di kepala. Solat di kepala, kiri kanan zakat dan puasa, kaki amalan-amalan yang lain. Jadi kita kena melaksanakan amalan kesemuanya supaya mudah menjawab soalan di alam barzakh nanti. Kita bimbang, kita takut, risau kita, bila-bilakah kita akan meninggal dunia, tak tahu bila. Pening kepala memikirkan umur kita apabila lahir dalam dunia ni, bermakna kita meninggalkan dunia. Undur ke depan ni, kita undur meninggalkan dunia. Dah janji Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mesti merasai mati. Tak dapat elak. Yang penting kita bersiap sedia saja menghadapi kematian itu, besok atau lusa. Hari ini masa kita ada 3: semalam, besok dan hari ini. Yang semalam sudah pun tidak ada lagi, besok belum tahu lagi. Hari ini lah masa yang ada pada kita. Yang kita beramal atau tak beramal, hari inilah. Nak memperbanyakkan, nak mensedikitkan amalan kita hari ini. Masa dah lepas,
Semalam dah lepas. Sama pernafasan hari ini 3. Tadi, sekejap lagi, sekarang. Yang tadi dah tak ada dah. Yang sekejap lagi belum tahu sama ada kita boleh menafas atau tidak. Nafas kita sekarang lah. Beramal pun sekarang, bukan sekejap lagi. Begitu. Nak dipesankan supaya kita memperbanyakkan amalan. Tuhan berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan tangguh-tangguh mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang bidang luasnya 7 langit dan bumi, yang disiapkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang sentiasa takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan tunggu masa. Kerana masa itu tidak tahu. Kita ada 2. Yang pertama mencari makan, yang kedua bertakwa. Mencari makan itu rezeki jangan dibimbangkan. Dah siap dah. Allah Ta'ala dah mensediakan. Yang penting beribadat. Itu sebabnya satu hari Nabi Allah Sulaiman jumpa seekor semut. Apa dia kata? Wahai semut, bagaimana keadaan kau sekarang? Semut berkata, saya makan gandum sebiji, simpan sebiji. Kata Nabi Sulaiman, tak payah, kau jangan bimbang lah, jangan simpan-simpan, aku jamin rezeki kau. Tak lama kemudian jumpa semut tu balik. Bagaimana keadaan kau sekarang? Kan semut, saya makan sebiji, simpan 2. Kan aku cakap dulu tak payah simpan. Tak, dia kata, dulu rezeki aku Allah Ta'ala jamin, aku yakin. Sekarang rezeki aku engkau jamin, aku tak yakin. Semut pun faham. Pasal apa? Pasal engkau tu manusia. Dia kata engkau akan lupakan aku. Tuhan tak lupakan aku. Semut pun ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin rezeki dia Tuhan dah siapkan. Manusia jamin, dia tak yakin. Kita kena begitu. Kita sekarang rezeki, kita jangan bimbang. Dah siap dah, Tuhan dah siap. Yang penting bagaimanakah kita memperbanyakkan amalan sebagai persediaan untuk menuju ke alam akhirat. Kita jangan bimbang kepada kematian. Pasal setiap orang mesti mati, tak dapat dielakkan. Yang kita bimbang bukan matinya, yang kita bimbang ialah banyak manakah persiapan kita untuk kematian itu tersebut. Wang yang kita simpan banyak-banyak itu tidak ada apa artinya sebenarnya. Pasal duit itu akan tinggal. Seorang India alam orang Islam India, dia banyak duit, ceti. Akhirnya duit banyak, bank pun dia tak percaya. Dia simpan duit dalam peti, dia buat peti kayu gitu, buatlah peti, simpan duit dalam tu. Isteri minta, dia tak bagi. Anak minta, dia tak bagi. Pasal sayang sangat duit ni. Akhirnya bukan duit dikuasai, duit menguasai dia. Sayang sangat duit. Akhirnya minta tak dapat. Dia pun sakit jantung. Doktor kata kena 80,000, 90,000 gitulah. Kita betul ni. Dia marah doktor. Susah-susah cari duit, nak minta senang. Kan untuk operate dia tu. Tak lama lumpuh dia. Isteri baru dia buka,
almari dia, tengok-tengok duit makan di anak-anak yang habis. Begitulah harta dunia sebenarnya. Jadi kita jangan sibuk sangat mencari dunia, kerana dunia yang kita makan, yang kita punya ialah yang kita makan pagi tadi, malam tadi kita makan, yang kita pakai itu yang kita punya. Yang sebelih belum tahu. Yang sebelihnya mungkin isteri kita punya. Isteri kita tak apalah. Kalau kita mati, siapa dapat harta itu? Isteri kita dapat. Berapa lama isteri kita jaga harta itu? Sebelum dia kahwin. Kalau dia kahwin, habis suami baru dia gunakan duit dia. Kita dalam kubur, dia itu jangan sayang harta yang dipunyai oleh orang lain. Maksudnya duit yang tersimpan tu bukan kita punya. Yang kita punya, yang kita makan tadi, yang kita pakai, itu kita punya. Yang disimpan belum tentu. Yang itu sebabnya Allah Ta'ala dah syaratkan duit kalau sekian-sekian banyak kena zakat. Kalau zakat tak ada, sedekah. Itu sebagai mukadimah. Belum start lagi ni. Pada pagi ni cadangan saya nak ceritakan pasal Al-Fatihah sebenarnya. Al-Fatihah ini kita baca setiap hari sekurang-kurang 5 kali. Kalau sembahyang sunat, berapa kali? Kalau kita sembahyang fardu 17 rakaat, 17 kali kita baca Fatihah. Kita ikuti dengan sembahyang sunat. So, saya pesankan tuan-tuan, jangan tak sembahyang sunat. Jangan tak sembahyang sunat. Kadang-kadang lepas maghrib, kita habis maghrib duduk belakang, tak sembahyang sunat. Rugilah. Pasal barang siapa sembahyang sunat maghrib, lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosa 20 tahun. Allah ampunkan dosa 20 tahun. Jangan tak sembahyang sunat lepas maghrib. Itu rugi. Okey. Kemudian 17 rakaat. Kalau sembahyang sunat lagi 17 rakaat 34. Doa lagi mungkin sampai 40 kali sehari. Sebulan berapa agak-agak? 40 kali 30 1,200 kali. Setahun berapa kali? Beribu-ribu kali. Pernah tak tuan-tuan jumpa orang berkata, saya dah jemu baca Fatihah? Banyak kali sangat. Tak jumpa. Main tarawih ni berapa kali lagi? 20 rakaat 20 kali. Tak pernah jumpa lagi orang saya dah jemu. Kalau ada orang kata dah jemu, tak lama lagi tu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah ini kelebihan dia. Di zaman Nabi SAW dulu ni, ada beberapa orang sahabat berjalan-jalan, singgahlah sebuah kampung. Sebuah kampung itu mintalah bantuan sikit, minum ke, makan ke, apa-apa yang patutlah. Orang kampung tak bagi. Tak bagi, tak apalah. Orang Islam jalan sampai ke depan, tiba-tiba ketua kampung tergigit oleh binatang bisa. Binatang binasa, diubat macam-macam cara ubat, tak baik-baik. Kata orang kampung tu, cuba cari orang Islam yang datang tu. Kalau ada di antara mereka yang pandai menjampi, diburu balik orang Islam tadi. Diburu balik. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang pandai menjampi? Saya seorang sahabat berkata, Said Al-Khudri berkata, syarat kalau baik, bagi kambing 30 ekor. Syarat. Pasal semalam action sangat. Tak bagi bantuan untuk makan minum, tak bagi. Dia pun baca Fatihah sekali, tiba-tiba baik orang itu. Macam orang kata apa? Kunyit dengan kapur. Baik terus. Diberilah kambing 30 ekor. Sekali jampi 30 ekor. 30 ekor. Baik orang tu. Persahabat pun pening kepala pula. Boleh ke ambil ni? Boleh ke ambil kambing ni? Setengah kata
siapa menyampi tu yang boleh kambing dia bagi 30 ekor? Nak ambil tak ambil, ambil tak ambil, tak ambil rugi pula. Kalau ambil kan tak boleh tak tidak, bawa balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata boleh, mungkin Al-Fatihah boleh menjadi sebagai penawar. Jadi kita sekiranya tuan-tuan yakin apa-apa penyakit, baca Fatihah sekali tiup pada orang sakit, insya-Allah akan baik, insya-Allah. Tapi yakin, pasal kita tak yakin tu jadi begitu tu. Jadi kita hari-hari baca Fatihah berkat Al-Fatihah itu. Insya-Allah kalau kita amalkan baca Al-Fatihah, baca sekali pun jadi, insya-Allah akan sembuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna nama Al-Fatihah itu banyak. Nama dia antara lain namanya surah Al-Fatihah. Pasal apa Al-Fatihah? Dia kalau buka Quran, jumpa dia dulu. Kalau orang tanya soalan, mengapa surah Al-Fatihah letak di mula-mula dalam Al-Quran, sedangkan surah yang mula-mula turun ialah Iqra? Ada juga di Pakistan, dia tulis Quran Iqra dulu, diharamkan di Singapura dan diharamkan di Malaysia. Dulu ni diletaknya Iqra dulu. Pasal dia Iqra mula-mula turun, Yahudi punya kerja, dia letakkan Iqra dulu, diharamkan. InsyaAllah, pasal Tuhan dia janji dah, wa inna lahu lahafizun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menuntut Quran, kami jaga. Sesuai Taurat, Injil habis kucak-kacir, dibelit oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Quran bila orang nak ubah aja, mesti ada yang menjaga. Allah Ta'ala yang jaga, tak dapat dia buat. Jadi mengapa surah Al-Fatihah dulu, tidak Iqra dulu? Jawapannya kerana Al-Fatihah merupakan surah yang mula-mula turun sampai habis. Iqra tak sampai habis. Iqra sampai Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai situ je. Kemudian sambung kemudian. Tapi Al-Fatihah turun sampai habis. Alhamdulillah sampai waladdallin habis. Begitu. Sebab Al-Fatihah itu bukan surah yang mula-mula. Tidak ada turunkan di mana-mana surah ini melainkan Al-Quran. Dia panggil surah Al-Quran. Al-Quran dipanggil qadim, yang tidak ada asalnya, tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Al-Quran pun tidak ada permulaan, pun qadim. Habis. Kemudian alhamdulillah ini nama yang keduanya Ummul Quran. Ummul Quran maknanya induk kepada Al-Quran. Pasal Al-Quran mengandungi semua hal. Di antara isinya yang besar, yang pertama Al-Amru, perintah. Yang kedua An-Nahyu, tegah. Yang ketiga Al-Wa'du, janji syurga. Yang keempat Al-Wa'id, janji neraka. Yang kelima Al-Khabar, kisah-kisah dahulu kala. Saya ulang sekali. Isikan Quran umumnya, yang pertama Al-Amru, perintah. Perintah solat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah berbuat baik dan sebagainya. Itu Al-Quran. Yang kedua An-Nahyu, tegah. Diharamkan minum arak, diharamkan makan bangkai dan sebagainya. Yang ketiga Al-Wa'du, janji syurga.
Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah untuk mereka itu syurga Firdaus. Janji syurga. Mereka dalam syurga tak mau pindah-pindah. Kau ceritakan dalam Al-Quran. Umpamanya ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Orang puak-puak kanan, berbahagialah orang-orang yang puak-puak kanan. Fi sidrim makhdud, di dalam daun pokok sidrin. Pokok apa? Sidrin, pokok bidara. Wa talhin mandud, pokok pisang pun ada syurga. Wa zillim mamdud, dan naungan yang panjang, berpanjangan dalam syurga. Hurun in, dan bidadari. Di syurga ada bidadari. Wa fakatin kathirah, buah-buahan pun banyak. La maqtu'an wala mamnu'ah, tidak putus-putus dan tidak ditegah untuk makan buah. Kita di syurga besok, isteri kita berapa? 72. Banyak tu. 72. 2 di kalangan bidadari. Bidadari cantik dari itu, kalau dia unjuk muka dunia ni, cerah dunia ni. Kalau ludah dunia, wangi dunia. Betul hebat. Dua orang dapat. 70 dari kalangan manusia. Manusia pun cantik pasal ibadat dia. Bidadari tak ada ibadat, tapi manusia beribadat cantik, lebih cantik daripada bidadari. Tu. Jadi jangan tuan-tuan fikirkan bidadari tu pula semayang ajalah. Jangan Allah Akbar, jodoh banyak ni. Tak payahlah. Begitu. Tu wa'id. Al-wa'id, janji neraka. Janji neraka banyak dalam Quran. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang solat yang tangguh-tangguh, yang menunda-nunda sampai habis waktu baru solat subuh. Pukul 8 baru sembahyang subuh. Di mana akhirnya masuk neraka wel. Apa neraka wel? Neraka wel itu satu wadi, satu lembah dalam api neraka. Api neraka pun tak tahan dengan api neraka, api wel itu. Lebih panas. Dalam neraka itu ada neraka lagi. Dipanggil wel. Wail, bukan wel-wel tu bukan. Itu dia. Nampak? Itu janji neraka dalam Quran. Tu kita kena baca Quran, kita cek makna dia. Takut kita. Ashabus shimal ma ashabus shimal. Puak-puak kiri, betapa teruknya orang-orang puak kiri. Fi samumi wa hamim, duduk dalam tempat yang sangat panas dan air yang sangat panas. Kita mesti takut, bimbang kalau kita masuk neraka. Bagaimana agaknya kalau kita masuk neraka? Neraka dunia pun cukup, neraka akhirat besok 70 kali ganda panas daripada api dunia ni. Kita takut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di samping itu, peliharalah kami daripada azab api neraka. Tuan tak mesti takut. Mesti takut, mesti risau, menungkan. Kalau aku masuk neraka besok bagaimana? Dia kata neraka itu kalau kena kulit kepala, mengelupas kulit kepala, nazza'atan lisyawah. Nazza'ah maknanya mengelupas kulit kepala.
Kalau kena kulit kepala, mengelupas kulit kepala tu. Begitulah balasan seksa neraka yang Allah sediakan untuk orang yang derhaka. Itu sebabnya kita lihat berapa ramai orang, itu sebabnya berapa ramai orang yang masuk dia. 1/1000, 1/1000. Tiap-tiap 1000 itu seorang masuk neraka, masuk syurga. Itu kita bilang kita tu di mana besok agaknya, neraka ke syurga ke? Kita menung bimbang. So, jangan buat sesuatu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat sesuatu yang melanggar hukum Allah taala. Satu kecil pun jangan buat. Mesti takut, mesti bimbang. Yang kelima, al-khabar. Kita ulang balik. Yang pertama, al-amru wal nahyu wal wa'du wal wa'id wal khabar. Kisah-kisah dahulu kala. Kita tengok dalam Quran bagaimana Fir'aun itu, Fir'aun menderhaka kepada Allah Musa AS. Fir'aun ini kawan baik dia, si jaga harta dia, siapa namanya? Karun itu harta terlalu banyak. Kuda yang bawa kunci dia tu pun tak terbawa. Kunci bukan buat duit lagi, kunci almari dia. Dia menderhaka Allah Musa, menderhaka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seksa dia dengan himpit dia dengan kubur. Himpit sampai sasak ke bawah bumi hari kiamat. Itu Qarun dihimpit, diseksa, dihimpit sampai ke bawah bumi, sampai bumi yang ketujuh, sampai ke bawah ketujuh, dunia pun kiamat. Begitu nak kiamat. Itu Qarun. Tuan-tuan kalau pergi ke Mesir, ke Fayum tempat tenggelamnya dia punya harta tu, berombak laut dia tu, bukan laut, apa, tasik dia tu, tasik Fayum dia panggil. Fir'aun pun Tuhan bagi pengalaman, pengajaran kepada kita. Fir'aun pun tak ditanam, dia di muzium Mesir ada. Tuhan dah sebut dah, ditimbulkan dia sebagai pengajaran kepada orang belakang. Kalau tuan pergi Mesir, pergi ke muzium dia. Muzium ni kena bayar, masuk muzium Mesir kena bayar. Nak tengok Fir'aun, bayar lagi, duit lain pula. Hebat Fir'aun. Mati pun, hidup pun susah, mati nak melawat. Saya pergi tengok muka Fir'aun di muzium Mesir, tengok betul-betul macam Fir'aun. Betul-betul macam Fir'aun. Itu tu. Orangnya tua je. Biasa Nabi Musa, janggut dia panjang. Tu dia bisa rentam janggut dia tu. Tu peranjat dia. Nabi Musa masa kecil dia benci tengok Fir'aun. Dia rentamnya janggut Fir'aun. Peranjat nak pancung Nabi Ismail, Nabi Musa tu. Tapi isteri dia sayang, tak ada dipancung. Tu kelebihan Nabi Allah Ta'ala bagi Nabi Allah. Itu dia Musa apa amalannya? Hasbunallah ni'mal wakil. Kita pun kena amalkan hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Jadikan wirid, jadikan amalan, supaya apa-apa masalah selesai. Itu dia, ya. Itu dia. Kemudian yang kedua, nama Al-Fatihah As-Sab'un Matani. Yang ketiga, maknanya 7 ayat yang berulang-ulang. Pasal kita baca Fatihah, Zuhur semayang baca lagi, Asar baca lagi, berulang-ulang. Dan kita boleh amalkan membaca Al-Fatihah itu. Yang ketiga, yang keempat dipanggil Al-Fatihah itu apa dipanggil?
dipanggil yang keempat, lupa pula. Yang keempat, doa nama Fatihah itu Ashabul Matani dan tak bersama kemudian. Kemudian yang kelima, yang seterusnya ialah Al-Fatihah ini kalau kita baca dia tak boleh separuh-separuh, tak boleh sekerat-sekerat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita jangan baca Alhamdulillah. Macam kita nak mengajar anak mengaji, jangan sebut Alhamdulillah. Dulillah itu nama syaitan. Jadi kita kena baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan separuh-separuh. Alhamdulillah, dulillah itu nama syaitan. Salah sebut nama syaitan dalam Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahmanur Rahim, kita baca Ar-Rahmanur Rahim, tak ada masalah. Maliki Yaumiddin, kita jangan baca Maliki Yaum, tak boleh. Maliki Yaum, tak boleh. Kena baca Maliki Yaumiddin terus. Jangan ngajar anak kita Maliki Yaum, Yaum nama syaitan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan baca Iyyaka kana pun tak boleh. Mesti Iyyaka na'budu wa iyyaka tak boleh juga. Kana tak boleh, kanas tak boleh. Maksudnya tak boleh berhenti setengah. Jangan Iyyaka tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan baca wa iyyaka tak boleh. Begitu. Jangan tuan keliru lah, baca terus je. Kemudian suratal ladzina an'amta alaihim, suratal ladzina an'amta alaihim, tak alaihim untuk boleh. Nak sambung suratal ladzina an'amta alaihim terus. Jangan baca suratal ladzina an'amta alaihim, berhenti pula situ, tak boleh. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, jangan baca ghairil maghdubi alaihim pun tak boleh. Begitu. Itu 7 tempat yang kalau salah baca maka kita akan menyebut nama syaitan dalam Al-Fatihah. Itu sebabnya Al-Fatihah ini setengah-setengah orang ada juga yang silap. Yang silapnya, dia balik Mesir, dia baca Fatihah salah, dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallun, tak boleh. Dia boleh baca ghairil maghdubi alaihim, boleh, waladdallun tak boleh. Satu hari di Kedah lah, satu budak ni balik Mesir, dia baca begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Orang kampung pun pening, macam mana itu aja amun tu. Tak boleh lah, gitu. Begitu. Kemudian kita lihat Al-Fatihah. Namanya Al-Qafiyah. Namanya Al-Qafiyah dan namanya Alham. Itu Al-Fatihah. Banyak lagi nama-nama lain. Saya terlupalah makna nama dia. Kemudian kita lihat begini. Kita baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan serua alam. Bukan seru, orang baca seru. Sin rawa itu dalam bahasa lama sarwa.
Sarwa maknanya seluruh, bukan seru. Baca-baca alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, kan? Sarwa alam, sarwa ni seluruh. Itu sebenarnya dalam bahasa Sanskrit. Sama juga solat. Kita sebut sembahyang sebenarnya salah. Ya, sebenarnya solat lah. Sembahyang sembahlah yang maknanya Tuhan dalam bahasa Sanskrit. Mana sembahyang, sembah Tuhan dalam bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit ni banyak orang tak tahu. Macam contoh daulat, aman daulat tu. Daulat maknanya celaka, tapi jangan cakap banyak, kena tangkap. Makna daulat tu dia orang kata besok kena daulat besok. Lepas tu kita cakap dengan raja, daulat tuanku. Tuanku tak tahu makna dia. Kalau tahu tak nak dia. Daulat tu bahasa Sanskrit. Tapi dia orang tak tahu, itu susah. Daulat makna daulat. Sama juga duli maknanya abu. Duli maknanya abu. Duli yang maha mulia. Yang maha mulia itu Allah Ta'ala. Duli itu abu. Dia itu abu Allah Ta'ala je. Dia abu, kita patik. Apa ni kata patik? Mana patik itu ialah kucing kurap. Kesian kita. Kita berpatik itu mana kucing kurap. Kalau lagi satu pacal maknanya patik maknanya kucing kurap. Pacal lebih hina daripada kucing kurap lagi. Anak anjing. Tapi jangan cakap banyak-banyak, kena tangkap salah. Tapi nak cerita makna aja. Makna hari ni saya cakap, dah lama tak cakap. Bahaya juga. Tapi nak cakap supaya tuan-tuan faham, supaya kita nak jumpa ajaran, jangan cakap patik-patik. Kita membodohkan diri kita. Kita kata kita ni kucing kuap. Kalau kita kata pacal, hamba pacal, maknanya anak apa? Anak anjing. Cakap perlahan. Gitu. Itu sebabnya kita lihat maha tak boleh pakai. Maha tu habis langsung. Maha besar habis. Tu Allah Ta'ala maha besar tu. Tapi dalam tafsir ada amat besar. Maha besar, amat besar. Allahu Akbar tu. Allah maha besar. Tak biar ni, tak start lagi ni. Gitu. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan sarwa alam. Pasal apa di sini disebut bermula segala puji? Tidak kita kata aku muji Allah Ta'ala. Pasal kalau aku muji Allah Ta'ala, telah lalu habis, telah lepas akan tak segala puji. Itu sebabnya Tuhan gunakan segala puji bagi Tuhan. Pasal apa? Puji-pujian tetap bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh memberi sesuatu kepada kita. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita pohon, kita akan memperolehinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu puji bagi Allah Ta'ala tu. Puji kita, dan semayang segala puji bagi Allah. Pasal Allah Ta'ala ada 99 nama. Apa pun nama tetap. Manusia tak. Kita hafal Al-Asma'ul Husna. Saya pesankan tuan, barang siapa walillahil asma'ul husna fad'u biha. Inna lillah tis'atan tis'in ihman. Inna lillah tis'an wa tis'in isman man ahsaha faqad dakhala jannah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya akan masuk syurga. Jadi saya pesankan tuan, jangan buang masa. Hafal.
hafal dan fahamkan isi kandungannya. Hafal, kalau tak boleh satu hari satu, 99 hari habis. Tak boleh seminggu satu, 99 minggu habis. Tak boleh sebulan satu, 99 bulan habis. Tak boleh setahun satu, 99 tahun baru habis, dah mati sudah. Tapi saya pesankan jangan tak menghafal. Kata Tuhan, Nabi janji dah, innalillah tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah Ta'ala ada 99 nama. Hafallah. Tak huwa nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minun Muhaiminun Azizul Jabbarul Takabbir sampai habis. Jangan kita rasa susah. Kita hafal. Lepas hafal, tengok makna pula. Ar-Rahman mana apa? Ar-Rahim mana apa? Al-Malik mana apa? Al-Qudus mana apa? Kemudian huraian dia pula. Huraian Al-Qudus. Sebab kita kalau nak bersih hati, tenang, kita baca ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Kena ingat tu. Jadikan amalan ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Tapi orang perempuan nak mengamalkan ya Qudus, beritahu suami dulu. Takut suami suspend pula. Ya Qudus, ya Qudus. Ni Qudus mana pula ni? Ya Qudus. Sebenarnya Tuhan dah bersihkan hati kita dari segala sifat mazmumah. Amalkan ya Qudus 41 kali hari-hari. Ya Qudus, ya Qudus. InsyaAllah tenang hati kita, insyaAllah. Amalkan ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Itu segala puji bagi Allah tu. Pasal Allah Ta'ala akan beri. Minta saja Allah Ta'ala akan beri. Minta saja Allah Ta'ala akan beri. Kita puji kita lepas semangat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pasal apa? Alhamdulillah 3 kali. Pasal umur kita di syurga besok 3 tahun. Jadi kita amalkan subhanallah, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Dan Allah, barang siapa yang mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allah buat 3 kali, jadi akan Tuhan jamin akan masuk syurga. InsyaAllah kita akan masuk syurga bersama-sama, insyaAllah. Itu saya pesankan tuan-tuan, jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. Gitu ya. Jadi insya-Allah sambung lagi tahun depan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Setakat itu dulu. Kita sambung alhamdulillah amin sampai waladhdallin, mungkin tak sempat habis pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Aku qali hadza subhanal azim. Dan sebelum itu kawan saya tadi ada bawa minyak zaitun ni gunanya untuk luaran. Dan kalau ada gangguan anak-anak menangis, standby kat rumah kalau ada, atau gatal-gatal atau sebagainya, insya-Allah boleh menjadi penawar ya. Sekian dulu untuk hari ini. Aku qali hadza subhanal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatin muqarrabin rahmatir rahimin. Allahumma ya rabbana ya rabbana la tad'alna fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa qadaytah ولا مريض إلا شفيته ولا فقيرا ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها سرتها واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا مولانا يا رب العالمين. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.